Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sahih Samsudin, dan ini adalah Pastikan Saya, edisi Rabu 29 Disember 2021. Anda boleh saksikan kami di saluran berita RTM My Freeview 1, 2 dan 3. Untuk mudah, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan suka untuk kami membawa pesanan dan peringatan daripada pihak MKN melalui pesanan ringkas SMS, iaitu keluarga Malaysia diingatkan untuk terus bersiap sedia akan bencana banjir dan terus mematuhi SOP dan arahan pihak berkuasa bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Dan kami dipastikan saya mengucapkan salam takziah bagi keluarga mangsa banjir dan berdoa agar segala urusan dipermudahkan dan keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Pada 29 Disember 2021, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 3,683 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,750,516 kes. Maklumat terperinci akan dimuat naik ke laman sesawang COVID Now. Data setiap hari bagi laman COVID Now adalah dikemas kini sekaligus selepas tengah malam untuk makluman anda semua. Baik, skim harga maksimum musim perayaan bagi tempoh 23 Disember sehingga 31 Disember 2021 bagi kategori ayam, ayam Belanda import Semenanjung sebanyak RM35, manakala di Sabah dan Sarawak RM38, ayam tua hidup sebanyak RM7.90 dan kepak ayam sebanyak RM13 sekilo. Kategori daging kambing pula sebanyak RM36 di Semenanjung dan Sabah dan Sarawak sebanyak RM35 dan juga RM37. Bagi kategori daging babi pula sebanyak RM24. Anda boleh lihat di kaca TV anda untuk melihat senarai harga yang lengkap. Hujan berterusan dijangka berlaku di negeri Kelantan, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Machang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Terengganu, Pahang, Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin. Johor pula di Mersing dalam tempoh Khamis 30 Disember 2021 sehingga 1 Januari 2022. Hujan berterusan dijangka berlaku di negeri Sabah, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan dan Kudat sehingga Ahad 2 Januari 2022. Amaran hujan berterusan waspada dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan hujan atau ribut petir sedang atau dijangka berlaku melebihi 6 jam dalam tempoh tersebut di sesuatu kawasan. Amaran hujan pula berterusan dikeluarkan pada jam 2 petang pada 28 Disember 2021. Baik, seterusnya, ramalan awal kemungkinan berlaku banjir di negeri Kelantan, iaitu di negeri Kelantan bermula 31 Disember 2021 jam 8 malam di Sungai Kelantan meliputi kawasan Gua Musang, Kuala Kerai, Jeli, Tanah Merah dan Machang serta kawasan sekitarnya yang berisiko berlaku banjir. Di Sungai Golok pula meliputi kawasan Tanah Merah, Jenub dan Pasir Mas, Rantau Panjang serta kawasan sekitarnya berisiko berlaku banjir. Ramalan kemungkinan berlaku banjir di negeri Terengganu pula di Sungai Besut serta kawasan sekitarnya juga berisiko berlaku banjir, manakala di Sungai Terengganu, Hulu Terengganu serta kawasan sekitarnya juga berisiko berlaku banjir. Manakala di Sungai Dungun serta kawasan sekitarnya juga berisiko berlaku banjir. Ini pula keadaan di negeri Pahang. Di Sungai Pahang meliputi daerah Maran, Temerloh dan Jerantut serta kawasan sekitarnya berisiko berlaku banjir. Manakala di Sungai Kuantan, Sungai Lembing serta kawasan sekitarnya juga berisiko berlaku banjir. Manakala di Sungai Rompin serta kawasan sekitarnya juga berisiko berlaku banjir. Dan yang terakhir, ramalan awal kemungkinan berlaku banjir di negeri Johor, di Sungai Mersing dan juga Mersing meliputi semua kawasan sekitar berlaku banjir. Baik, seterusnya, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi bin Buang QDM menafikan bahawa penularan video berdurasi 1 minit memperlihatkan pergerakan beberapa truk 3 tan berlogokan United Nations UN serta berwarna putih atas keterlibatan pertubuhan antarabangsa itu membawa masuk bantuan banjir kepada Malaysia seperti mana yang ditularkan melalui Facebook adalah tidak benar sama sekali. Untuk makluman, paparan video tersebut merupakan proses final acceptance
test FAT yang dilaksanakan oleh ATM sebelum kenderaan tersebut diatur gerakkan ke Lubnan untuk kegunaan kontingen Malbat 850 yang melaksanakan misi pengaman di bawah United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL. Masyarakat diminta agar tidak membuat sebarang andaian atau menularkan sebarang perkara yang tidak atau berita palsu kerana ia boleh mengundang pelbagai spekulasi dan mencetuskan suasana panik dalam kalangan masyarakat. Jabatan ingin memberi maklum balas kepada isu warga negara Indonesia yang meninggal di negeri Sabah yang dibangkitkan dalam Berita Indonesia yang disiarkan dalam YouTube pada 22 dan 23 Disember 2021. Pesakit bernama Saidiman Hamal, 38 tahun yang berasal dari Indonesia, telah dijumpai mati di atas kapal pada 1 Disember 2021 dan mayat telah dibawa ke Hospital Queen Elizabeth. Bedah siasat telah dilakukan pada 7 Disember 2021 atas arahan pihak polis dan ini merupakan prosedur bagi semua kematian BID brought in dead. Pihak hospital telah dimaklumkan oleh pihak polis bahawa pesakit ini tidak mempunyai waris terdekat di Malaysia. Walau bagaimanapun, pihak polis berjaya mengesan beberapa orang yang mengaku bahawa mereka adalah saudara kepada pesakit dan mereka juga kenal dengan waris terdekat di Indonesia. Salah satu saudara tersebut telah melakukan pengecaman mayat sebelum mayat dibedah siasat. Pegawai Perubatan Forensik yang mengendalikan bedah siasat telah menerangkan kepada saudara pesakit bahawa beberapa sampel tisu kecil dari organ akan diambil untuk dibawa ke makmal untuk menentukan punca kematian. Tiada organ pesakit yang telah diambil seperti mana yang didakwa dalam berita dan semua organ telah dikembalikan bersama mayat. Setiap sampel yang diambil adalah berukuran dalam lingkungan 1 inci kali 1 inci. Pegawai Perubatan tersebut juga telah menerangkan keputusan bedah siasat kepada beliau. Beliau faham dan dengan penerangan yang telah diberikan dan akan menyampaikan informasi tersebut kepada waris terdekat pesakit di Indonesia. Punca kematian adalah jangkitan paru-paru dengan sakit jantung, pneumonia with ischemic heart disease. Pada 26 Disember 2021, terkesan satu video berdurasi 1 minit 34 saat yang dibuat naik di akaun TikTok yang mana menyatakan pihak polis dan tentera menghalang sambutan Christmas. Pihak polis ingin menjelaskan bahawa pada malam sambutan Christmas 24 Disember 2021, Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi telah menjalankan penugasan rondaan keselamatan bagi penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 di lokasi tumpuan orang ramai dengan bantuan sumber manusia daripada Pasukan Gerakan Am PGA PDRM dan bukannya pasukan tentera seperti mana yang dinyatakan di dalam video TikTok tersebut. Pasukan pematuhan telah digerakkan ke lokasi tertentu yang menjadi tumpuan orang ramai bagi mencegah apa-apa aktiviti yang boleh menyebabkan orang ramai hadir di sesuatu tempat sehingga menyukarkan penjarakan fizikal dan pematuhan kepada arahan Ketua Pengarah Kesihatan. MAD Malaysia mengklasifikasikan maklumat berkenaan Warning for December 26, 27, 28, 29 by Profesor Syahrul Syauqi yang sedang tular di pelbagai platform media sosial serta aplikasi WhatsApp sebagai tidak sah. MAD Malaysia juga mengesan maklumat kurang tepat telah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menimbulkan panik dalam kalangan orang awam. Sebaliknya, MAD Malaysia meramalkan berlaku luruan monsun pada 27 hingga 30 Disember 2021. Keadaan ini akan berpotensi menyebabkan hujan berterusan di Johor Timur, Sabah Timur dan Sarawak Barat dalam tempoh 28 hingga 38 Disember 2021. Angin kencang dan laut bergelora diramal berlaku di perairan laut China Selatan termasuklah kawasan perairan pantai timur Semenanjung pada 26 hingga 30 Disember 2021. Orang awam yang merancang perjalanan ke kawasan-kawasan berkenaan dinasihatkan sentiasa berwaspada dan peka dengan maklumat terkini. Saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini.
Kita bersua kembali. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Setiap hari Rabu kami akan bawakan kepada anda laporan khas dan tajuk laporan khas pada petang ini adalah bantuan pasca banjir bersama wartawan lokasi Aziz Zainal Alam. Silakan. Banjir yang berlaku baru-baru ini merupakan antara banjir terburuk yang pernah berlaku dalam sejarah Malaysia moden. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan dalam membantu rakyat yang terjejas ini bagi mereka menghadapi hari-hari yang mendatang. Ikuti laporan saya dalam pastikan sahih mengenai bantuan pasca banjir. Kerajaan sebelum ini mengumumkan bantuan sebanyak RM1,000 kepada ketua isi rumah yang terjejas akibat banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bantuan itu akan disalurkan selepas kesemua mangsa yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS pulang ke rumah masing-masing. Mengulas lanjut, Ismail Sabri memberitahu Kerajaan Persekutuan juga bersetuju menyediakan sumbangan awal berjumlah RM100 juta bagi seluruh negara sebagai bantuan pasca banjir bagi membaiki kerosakan rumah dan infrastruktur lain. Sumbangan itu menurut beliau baru-baru ini bakal ditambah untuk kegunaan tersebut. Tambahan itu, kerajaan turut mengumumkan bantuan lain bagi mangsa-mangsa banjir, antaranya rebat 100% bagi bil elektrik secara one-off bagi kediaman yang terkesan. Bagi mereka yang berpindah, data tentang mereka telah pun ada. Waktu mereka masuk, mereka telah mendaftar sebagai mangsa banjir yang berpindah. Jadi gunakan data itu untuk membuat bayaran. Jadi tak perlulah nak minta mereka isi borang dan sebagainya. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu bantuan wang ihsan BWI yang dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000 pada September lalu kepada setiap ketua isi rumah yang terjejas akibat bencana akan dipercepatkan di kawasan-kawasan banjir di kesemua negeri termasuk Selangor. Perdana Menteri turut mengarahkan agar Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKM mempercepatkan pemulihan telekomunikasi di kawasan terjejas selain penyambungan utiliti air dan elektrik dengan segera. Yang kedua, di Negeri Sembilan ada 68 menara telekomunikasi yang telah terjejas dengan teruk dan kita bekerja round the clock dan untuk Negeri Sembilan 57 daripada 68 telah bersiap pagi ini. Ada 11 lagi yang rumit yang melibatkan sama ada bekalan elektrik tak dapat sambung ataupun jalan terputus ataupun kabel fiber optik terjejas, rosak teruk yang perlukan masa panjang sikit. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dalam satu kenyataan turut berkata kerajaan memperuntukkan RM100 juta bagi penawaran pembiayaan kewangan peribadi tanpa faedah MyRinggit air banjir melalui Bank Simpanan Nasional BSN sehingga RM10,000 berbanding RM5,000 yang diumumkan pada minggu lalu kepada mangsa banjir. Beliau berkata pembiayaan itu adalah dengan moratorium bayaran balik selama 6 bulan dan selanjutnya bayaran balik dalam tempoh sehingga 3.5 tahun. Dan saya menyeru kepada semua masyarakat supaya mempergunakan peruntukan RM100 juta yang kerajaan telah peruntukkan melalui BSN untuk mendapatkan pinjaman agar bantuan pinjaman peribadi ini dapat meringankan beban mereka untuk memulakan kehidupan barulah, saya kira, dengan memberi keperluan asas-asas yang baru. Antara inisiatif bantuan lain yang diberikan adalah pengagihan bakul makanan kepada mangsa banjir oleh ahli parlimen bagi kawasan yang terjejas dengan kadar RM100 bagi setiap isi rumah yang terjejas serta penggunaan kaedah MyStep bagi mendapatkan tenaga kerja untuk bekerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO dan sukarelawan bagi membantu dalam kerja pembersihan rumah-rumah mangsa. Selain itu, perusahaan automobil kedua sendirian berhad Pro 2 akan menyediakan servis menunda kenderaan secara percuma bagi kenderaan jenama itu berdasarkan faedah insurans. Menurut Perdana Menteri lagi, bayaran upah buruh untuk membaiki dan servis kenderaan yang dihantar ke pusat servis itu juga percuma dan bayaran alat ganti rugi diberikan diskaun 50%.
Tambah Ismail Sabri, rundingan sedang dilakukan oleh Menteri Kewangan dengan syarikat-syarikat kereta yang lain seperti Proton dalam memberi kemudahan servis berkaitan kepada mangsa banjir. Baguslah, bolehlah. Janji boleh pakailah. Government apa? Banyak orang pun susah juga sekarang banjir. Di 1,000 bolehlah, boleh pakai rumah. Dapat punya barang boleh balik. Anak susu kah, pampers kah. Budak kecil banyak ada semua, orang tua banyak ada. Nah, boleh pakailah rumah. Kira okey lah, 1,000 kan, daripada tak ada langsung. Sebagai persediaan di masa akan datang adalah lebih baik jika kita sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dalam menghadapi situasi bencana seperti ini. Dan apa yang anda boleh lakukan adalah dengan mengambil maklumat mengenai kawasan banjir di sekitar anda. Pastikan juga anda mengetahui sistem banjir, cara ia disampaikan dan juga maklumat persediaan banjir setempat. Untuk saya Aziz Alam, salam. Kita bersua kembali. Jangan lupa untuk saksikan Bicara DR untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat dengan tajuk pada malam ini, dos penggalak bebas atau lindung bersama Dr. Rima Marhayu Abdul Rashid, pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga KKM, dan juga Dr. Muhammad Farid Azrai Muhar, pegawai perubatan latihan sarjana, pakar perubatan keluarga Hospital Shah Alam. Pada malam ini di saluran berita RTM, manakala siaran ulangan pada hari Jumaat 31 Disember pada pukul 3.30 petang di TV1. Baik, seterusnya. Baik, permohonan penyakit berjangkit yang telah direkodkan 103 jangkitan saluran pernafasan akut ARI, manakala 52 penyakit kulit yang telah direkodkan, 22 gastromitis akut sakit perut dan 8 conjunctivitis sakit mata. 185 kes penyakit berjangkit dikesan dalam kalangan mangsa banjir di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka, manakala kes positif COVID-19 yang direkodkan adalah sebanyak 409 kes, manakala tiada kes positif COVID-19 direkodkan di PPS, sebanyak 256 PPS yang beroperasi setakat hari ini, manakala mangsa banjir yang terlibat adalah sebanyak 41,819. Sedikit peringatan, sentiasa memakai pelindung diri, segera bersihkan diri dengan air yang bersih jika terkena air banjir, patuhi SOP dan amalkan norma baharu. Dan juga anda dinasihatkan untuk elakkan bermain air banjir dan juga meredah banjir, dan makan makanan yang dimasak dan juga menjaga kebersihan kawasan. Baik, seterusnya kita beralih ke AFF Suzuki Cup 2020. Jangan lupa untuk saksikan perlawanan akhir pertama Indonesia berlawan Thailand pada malam ini pukul 8 malam di TV OK dan juga di saluran TV Sukan, Berita Sukan 111. Manakala di TV1 pula akan bermula pada pukul 8.30 malam ini. Baik, seterusnya, dapatkan dos penggalak sebelum Mac 2022. Golongan penerima vaksin COVID-19 berikut perlu dapatkan suntikan dos penggalak selewat-lewatnya pada Februari 2022. Penerima dos lengkap vaksin Sinovac berusia antara 18 tahun ke atas dan juga berusia 60 tahun ke atas tanpa mengira jenis vaksin primer. Ia bagi mengekalkan status lengkap vaksin. Pusat pemberian vaksin Mega juga akan diaktifkan semula bagi percepat pemberian dos penggalak. Jenis dos penggalak yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa kaulan dadah adalah Comirnaty Pfizer-BioNTech, Coronavac Sinovac dan juga AstraZeneca. Jika anda gagal berbuat demikian, status vaksinasi MySejahtera akan berwarna putih, bermaksud tidak lengkap divaksin. Individu itu tidak layak terima kemudahan diberikan kepada penerima dos lengkap vaksin COVID-19. Baik, sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 ditangguh seminggu. Susulan bencana banjir, sekolah akan bermula seperti berikut bagi kumpulan A 9 Januari 2022, Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu. Manakala bagi kumpulan B pula akan bermula pada 10 Januari 2022, Melaka, Pahang, Perak, Perlis, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Sabah dan Sarawak. Keputusan ini mengambil kira situasi banjir semasa di seluruh negara melibatkan murid, ibu bapa dan guru-guru dan sekolah yang terjejas teruk sebagai pusat pemindahan sementara.
Perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Saya edisi Rabu 29 Disember 2021. Ingat, Pastikan Saya baru kongsi, tak pasti jangan sesekali kongsi. Dan ingat, terus patuhi SOP yang telah digariskan, bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.